بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, pada hari itu sahabat-sahabat karib kalian setengahnya yang menjadi musuh kepada setengahnya yang lain, kecuali orang-orang yang persahabatannya berdasarkan taqwa, iman dan amal saleh. Surah Az-Zukhruf ayat yang ke-67. Muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita membaca kitab sirah Ar-Rahiqul Makhtum Mubarak Furi, suka untuk saya mengajak diri saya dan juga tuan-tuan, baiklah sama-sama kita merenung satu hadis Nabi SAW yang pernah diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, Abu Dawud dan Ahmad dalam musnadnya, dan hadis ini dinilai hasan oleh para ulama muhaddithin. Kata Nabi SAW, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Yang bermaksud, janganlah engkau bersahabat kecuali dengan orang yang mukmin, dengan orang mukmin, dan janganlah makan makananmu kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, apa pengajaran ringkas daripada hadis ni? Nabi nak bagi tahu kepada kita bahawa betapa pentingnya untuk kita ni mencari sahabat-sahabat yang dapat membantu urusan akhirat kita. Kerana hari ini ada orang mengaku dia kawan kita, dia sahabat dan sebagainya, tetapi ingat dalam surah Az-Zukhruf, al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu. Di hari akhirat esok ada di antara sahabat-sahabat karib kita di dunia ni, ya, sahabat-sahabat, kawan-kawan kita, seperjuangan dengan kita. Tetapi apabila menjelang hari akhirat, dia di antara musuh-musuh setengah daripada kita yang akan menghitung dan akan cari kita di hari akhirat esok. Dan hal ini pernah disebut dalam satu ayat Al-Quran, wa yawma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Yang bermaksud, dan ingatlah wahai perihal orang-orang yang zalim menggigit kedua-dua tangannya kerana marah kepada diri mereka sendiri, sambil mereka berkata, alangkah baiknya kalau aku di dunia dahulu mengambil jalan, yakni bersama dengan Rasul, bersama-sama dengan Rasul. Dalam arti kata yang lain, sahabat, kawan kita ini, ia akan kadang-kadang ia membantu kita di hari akhirat, kadang-kadang ia menjadi musuh kita di hari akhirat esok. Mudah-mudahan mukaddimah yang ringkas itu memberi manfaat yang banyak kepada kita, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, kita sambung pembacaan kitab sirah kita pada malam ini, Ar-Rahiqul Makhtum Safiur Rahman Mubarak Furi. Tuan-tuan sekalian, pada pertemuan yang lepas kita sudah bincang tentang satu subtopik, iaitu bagaimana cara orang-orang musyrikin Mekah menentang dakwah Nabi SAW. Pertemuan lepas kita dah bincang tentang ada satu benda di antara cara untuk mereka menyekat perkembangan Islam, iaitu dengan cara mereka mengejek, dengan cara mereka memperleceh, memperolok-olokkan apa yang Nabi bawa, dan mentertawakan apa yang Nabi bawa kepada orang-orang Mekah. Sehingga kan hal ini pernah disebut dalam satu ayat Al-Quran, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Ya, yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang menderhakai kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu tertawakan orang-orang yang beriman. Ya, bila Nabi dan para sahabat cerita tentang Islam, cerita tentang kebenaran,
jangan menyembah selain daripada Tuhan. Mereka tertawa ajaran Nabi. Ya, mereka mempelekehkan ajaran Nabi. Tuan ingat, hal ini sebenarnya walaupun mereka mempelekehkan apa yang Nabi bawa, tapi sebenarnya tuan-tuan sekalian, mereka berdepan dengan azab yang cukup besar, yang cukup hebat di hari akhirat esok. Baik. Yang kedua tuan-tuan sekalian, bagaimana cara mereka menentang dakwah Nabi? Yang kedua, menurut Mubarakfuri, iaitu mengganggu ajaran-ajarannya dan menimbulkan syak wa sangka serta menyebarkan dakwah-dakwah palsu, di samping menyebarkan tuduhan-tuduhan dangkal terhadap ajaran-ajaran dan batang tubuh baginda. Cara ini mereka memperbanyakkan agar orang-orang awam tidak dapat ruang untuk berfikir tentang dakwah Nabi. Maknanya apa? Maknanya mereka tutup akal, mereka block mental. Jangan fikir, jangan hayati, jangan dengar langsung apa yang Muhammad dan kuncung-kuncungnya bawa. Sebab tu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, orang-orang yang dia tak gunakan akalnya untuk mempertimbangkan, untuk menganalisis, untuk dia pilih benda yang terbaik untuk akhirat dia, untuk agama dia, maka hal ini mereka akan termasuk golongan-golongan yang terikut seperti orang musyrik Mekah. Sebab tu Al-Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, apabila satu hari orang tanya dia, orang bagi tahu dekat dia, dia kata, orang mengadu kepada Hasan Al-Basri, maka mengatakan bahawa, tuan Syekh, ada orang soleh. Dia bercerita ada orang soleh di satu tempat. Kemudian Hasan Al-Basri tanya dia, bagaimana akal dia? Hasan Al-Basri tanya, dia orang soleh, aku nak tanya hang bila duk berinteraksi dengan dia, bersemang dengan dia, hang duduk dengan dia, akal dia macam mana? Okey ke? Sebab dengan agama ini tidak mestilah dipertimbangkan dengan akal. Dan akal itu dipandu dengan wahyu Allah SWT. Hasan Al-Basri tanya bagaimana akalnya. Kemudian Imam Hasan Al-Basri menukilkan satu nas daripada ayat Al-Quran dalam surah Yunus ayat yang ke-100, wa yaj'alur rajsa 'alal ladzina la ya'qilun. Dia bermain satu ayat Al-Quran. Hasan Al-Basri mengatakan bahawa dan Allah menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya untuk agama dia. Ikut orang, tak fikir langsung, ikut tak apa, takkan sesat kot, takkan salah kot, dia ikut orang tanpa menggunakan, dia tidak mempertimbangkan dengan akal dia dengan waras itu. Sehingga hal ini pernah disebut dalam satu nas yang lain, dalam surah Al-Hajj ayat yang 46, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innahum la ta'mal basar walakinna ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang bermaksud, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi ini, hidup, tengok, jumpa dengan orang, pergi satu tempat, berguru dengan orang ni, berguru dengan orang tu, berjumpa dengan, tengok habis semua, tetapi lalu mereka mempunyai hati, dan dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga, dengan itu mereka dapat mendengar. Mereka ada hati, mereka ada akal, pasal apa tak pertimbang bagi elok? Dengarlah dulu apa yang Muhammad cerita tu, ikut, dengar dan hayati dulu apa yang para sahabat ataupun kawan-kawan Muhammad bawa dalam ajarannya. Ni tidak, maka tutup akal supaya jangan berfikir tentang dakwah Nabi SAW. Sehingga kan Mubarakfuri datangkan satu ayat Al-Quran dalam surah Al-Furqan ayat yang kelima, wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fayatumla alaihi bukratan wa asila. Yang bermaksud Al-Quran itu adalah cerita-cerita dongeng orang-orang dahulu kala yang diminta oleh Muhammad supaya dituliskan. Kemudian perkara yang ditulis itu dibacakan kepadanya pagi dan petang untuk dihafaznya. Maknanya apa? Ini propaganda orang Arab musyrik Mekah. Dia habaq, dia kata yang Muhammad duk habaq kata Quran tu kalam Tuhan, Quran kalam muhung, dia kata. Kenapa? Muhammad bila malam dia reka sendiri Quran. Dia fikir aku nak cerita apa dekat orang Mekah ni. Dia reka sendiri Al-Quran, bila menjelang siang dia berjumpa, dia kata bahawa itu adalah daripada Tuhan. Padahal itu rekaan daripada Muhammad. Maknanya ini propaganda yang dibuat oleh Arab musyrik Mekah supaya orang-orang awam dia tidak menggunakan akalnya untuk berfikir,
tentang apa yang Nabi bawa, apa yang Nabi ceritakan. Sabar dulu, jangan hukum dulu sebelum kita buat keputusan. Dengar dulu. Ya, ini nak dengar pun tak mau. Bagaimana nak buat keputusan dengan cermat, dengan teliti? Dengar dulu. Kerana pendengaran ini sangat penting untuk dia menghayati satu perkara. Ya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Mubarak Furi datang lagi dalam surah Furqan ayat keempat. In hadha illa ifkun iftarahu a'anahu alaihi qaumun akharun. Yang bermaksud, akuan itu hanya satu perkara yang dusta, yang direka-reka oleh Muhammad, lalu ia dibantu membuatnya oleh kaum yang lain. Innama yu'allimuhu bashar, sebenarnya dia diajar oleh seorang manusia. Nah, ini propaganda. Dia kata bukan Tuhan yang abang kat dia tu Quran. Yang duk buat Quran tu adalah kawan dia. Dia pergi tanya orang hak pakar syair, dia pergi tanya orang yang pandai olah bahasa, sampai bila dia cakap tentang Quran, orang terpengaruh dengan ucapan itu, sebenarnya dia pergi mengaji kat orang lain. Ini propaganda. Muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah, bahkan ya, mereka mengkritik batang tubuh Nabi. Sebab tu tuan-tuan, orang kalau kita ni, bila kita nak buat satu keputusan, bukan kita pergi bantai batang tubuh dia. Kita pergi tengok analisis, hujahan, idea, apa yang dia bawa. Bukan kita menjatuhkan, maknanya batang tubuh dia. Ini bukan akhlak Islam. Hari ini nak pertimbangkan, kita tengok apa yang dia bawa. Kita bandingkan idea dan hujah dengan apa yang dibawa itu, ya, dengan apa yang kita pegangi selama ini. Ya. Mereka habis modal, tuan-tuan. Bila mana mereka mengatakan Quran itu karangan daripada Muhammad, dia kata min mali hadzal rasul, mengapa rasul itu makan dan minum dan berjalan di pasar-pasar seperti manusia yang lain. Kita Muhammad ini rasul ke? Dia pun pergi belah sama orang kami ya. Dia pun kena yang kopi kat kedai kopi sama orang kami ya. Dia rasul ke macam ni? Maknanya apa? Ini kritikan batang tubuh, ya, kepada Nabi SAW. Sebarhal kalau kita lihat dari sudut hikmahnya, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala utuskan ana basyarum mithlukum yuha ilai? Ya, kenapa Allah mengutuskan rasul di kalangan manusia? Supaya untuk kita ni boleh ambil contoh. Dan tidak ada alasan lagi untuk mengatakan bahawa bagaimana kita nak ikut Rasul padahal dia bukan di kalangan manusia. Tak ada alasan. Alasan apa? Nabi pun makan macam kita. Nabi pun berkahwin. Nabi pun berhijrah. Nabi pun bermusafir. Nabi pun memegang jawatan yang besar di Madinah dan sebagainya. Maka tidak ada alasan untuk kita katakan bahawa kita nak ikut bagaimana Rasul kerana dia bukan di kalangan manusia. Sebab tu apabila kita membaca kitab sirah ini, hampir 700 muka surat lebih ni kitab sirah ni, tuan-tuan. Bukan petik satu cubit sikit-sikit dah. Bila belajar sirah, kita memahami seluruh kehidupan Nabi. Mana kita faham bahawa Nabi masuk ke seluruh sudut dalam kehidupan manusia. Baik dari sudut politik, kita sebut bahawa ni hari ni panah politik cara Islam. Membawa ideanya, membawa buktinya, hujahnya, jangan menipu, jangan khianat, amanah, berikan tanggungjawab. Ya, buat kerja biar untuk kepentingan ummah, kemaslahatan ammah, jangan melihat kepada kepentingan diri. Ini nilai dan juga akhlak Islam, kerana Islam tu masuk ke dalam semua sudut. Lepas tu Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustafa, ini kitab usul fiqh, Imam Al-Ghazali mengatakan bahawa ya, pemerintahan itu ialah untuk menjaga kemaslahatan ammah, untuk menjaga kemanfaatan, maslahah, untuk uruskan masalah, bukan mengkayakan diri. Ini prinsip, saya bukan cakap apa, ini prinsip Islam, ini nilai dan akhlak saya sebut. Ya, begitu juga dalam soal kebudayaan, mesti tunjukkan kebudayaan itu dengan timbangan dan derajat Islam. Begitu juga dalam soal-soal yang lain. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak sebut bahawa ya, mereka mengkritik Nabi, kritik batang tubuh Nabi, bahkan apa yang Nabi bawa itu mereka mengatakan bahawa Al-Quran itu direka sendiri oleh Nabi SAW, dan inilah kita katakan bahawa ya, sebenarnya maka buat begitu, tuan-tuan, di hadapan kekasih Tuhan. Ni depa duduk bersama Nabi, depa tengok Nabi, tapi sayang tuan-tuan, hidayah dan taufik itu tidak meresap dalam jiwa mereka. Ya, hidayah itu tuan-tuan, walaupun depa hidup zaman Nabi,
ya, bersama dengan Nabi, duduk tengok Nabi, apa yang Nabi bawa, depa perhati Nabi, ya. Tapi ya, petunjuk itu tak masuk dalam diri mereka. Depa tutup pintu hati, depa tutup telinga. Tuan-tuan, sebab tu kalau kita belajar dalam ilmu hadis, dalam satu ilmu hadis, tuan-tuan, disebut sebagai ilmu tabaqat as-sahabah. Ya, ilmu tabaqat as-sahabah. Orang belajar hadis dia tahu benda ni. Ya, Al-Hakim Naisaburi, ya, dia mengklasifikasikan, ya, tabaqat as-sahabah, ranking di kalangan para sahabat ni, tuan-tuan, dia ada kedudukannya. Dia tak sama, tuan-tuan, semua sahabat sama, tak. Orang belajar ilmu hadis dia tahu. Ya, Ibn Salah dalam muqaddimah dia mengatakan bahawa, ya, dia mengatakan bahawa wa idza nadharna ila tafawut as-sahabah fi sawabiqhum wa maratibahum kana, ya, bid'un 'ashrat tabaqah. Kata Ibn Salah dalam muqaddimahnya mengatakan bahawa hampir 10 tabaqat ataupun ranking di kalangan para sahabat. Al-Hakim Naisaburi mengatakan bahawa hampir 12 ranking para sahabat. Di antara ranking yang pertama, bukan saya nak habaq ke-12 ni, saya nak habaq bahawa kita sebut. Di antara ranking yang pertama menurut Hakim Naisaburi, iaitu mengatakan bahawa, iaitu qaumun aslamu bi Makkah mithl Abi Bakr wal Umar wal Uthman wa Ali wa ghairihim radhiyallahu anhum ajma'in. Tabaqat yang pertama, ranking yang pertama sahabat ni, tuan-tuan, mereka yang memeluk Islam di Mekah bersama dengan Nabi, dan seumpama seperti Abu Bakar, Osman, Ali dan selainnya. Nah, kemudian diteruti dengan orang yang terlibat dalam Ashabun Narun Nadwah, kemudian para sahabat yang berhijrah ke Habsyah dan selainnya. Nah, kenapa ranking nombor 1 tu yang tu? Sebab, tuan-tuan, orang-orang Mekah pada awal Islam, mereka tak mahu, maka menolak dakwah. Orang Islam sangat minoriti. Ya, hari ni kalau kawan kita berjaya, pakat duk mengaku, weh, dia lah sahabat aku, dia lah kawan aku, seolah rendah dulu, baru mengaku kawan. Dulu dia, waktu dia gagal, dia tersungkok, dia tidak ada apa, wang, kedudukan dan sebagainya, kawan pun dia tak mengaku. Sebab tu sahabat ini susah pun duduk dengan kita, senang pun duduk dengan kita. Sebab tu para ulama mengatakan bahawa sahabat yang berada ranking yang pertama, mereka yang memeluk Islam pada awal-awal perkembangan Islam waktu di Mekah dulu ni. Karena waktu itu sikit hak boleh fikir. Hak boleh fikir, hak boleh menapih daripada propaganda orang musyrik Mekah sikit sangat berbanding dengan orang yang majoriti mereka menyembah berhala dan melakukan amalan-amalan khurafat dan juga, ya, amalan Arab jahiliah satu ketika dahulu. Tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Baik, kemudian yang ketiga iaitu bagaimana cara mereka menghalang dakwah Islam, iaitu membandingkan Al-Quran dengan cerita-cerita dongeng, ya, dahulu kala, serta menyebabkan manusia supaya menerima dakwah tersebut. Dia bandingkan. Quran dia kata hebat sangat kan? Kami pun ada cerita lagi elok berbanding dengan cerita yang terdapat dalam Quran. Sehingga kan Mubarak Furi menyebut, diceritakan bahawa An-Nadhr bin Al-Haris, ni bukan sahabat ni, tuan-tuan, ni nama orang musyrik Mekah. Nah, siapa An-Nadhr bin Al-Haris? Dia pernah berkata kepada orang-orang Quraisy, hai sekalian orang Quraisy, demi Tuhan, kamu telah ditimpa satu perkara yang tiada berdaya kamu menghadapinya. Muhammad dahulunya di kalangan kamu adalah seorang budak baik yang baik budi bicaranya. Dialah yang paling kamu suka, dialah yang paling benar bercakap, dialah yang paling amanah. Namun apabila kamu lihat uban telah mula tumbuh di tepi kepalanya, lalu dia datang kepada kamu membawa ajaran, lalu kamu katakan dia seorang tukang sihir. Tidak, demi Allah, dia bukan tukang sihir, kerana kita telah melihat tukang-tukang sihir beserta tiupan dalam tali simpulannya. Kemudian kamu katakan dia seorang pawang. Tidak, demi Allah, dia bukan pawang. Ya. Kemudian dia menyebut lagi, kemudian Nadhr bin Haris di sana dia memprediksi cerita-cerita tentang raja-raja Parsi, cerita-cerita Rustam dan Asfandiar. Nah, ni Nadhr bin Al-Haris, dia memperakui sendiri ketokohan dan kredibiliti Nabi. Dia pun tak boleh nak petikai. Sebab sebelum Nabi jadi Rasul, Nabi jaga akhlak. Sebab tu dalam sirah ni, tuan-tuan, Nabi nak habaq kepada kita bahawa kita bawa benda besar, akhlak kita pun kena hebat. Dan para-para duat, para-para pendakwah, para-para pejuang-pejuang agama yang kata pejuang Islam, takbir Allahu Akbar, bawa juga nilai dan akhlak Islam.
Kerana Nabi membawa dua aspek ini. Ya, membawa akidah yang sebenar, ilmu yang betul, dan satu lagi, Islam juga membina tamadun akhlak. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sehingga Nadir bin Al-Haris, tuan-tuan, tak boleh nak petikai dari sudut akhlak Nabi. Dia kata, kita nak kata macam mana Muhammad ni gila, kita kenal orang gila ni macam mana. Ya, bukan macam mana kita nak kata bahawa dia ni tukang syair, padahal kita tahu, kita mengenali bagaimana bait ataupun intonasi penyair itu, seperti hisnya, rijisnya. Ini ilmu dalam salah satu metodologi untuk kita tahu intonasi dalam ilmu syair. Muhammad tidak ada ilmu itu. Ya, kalau kita kata bahawa dia tukang sihir, kita tahu bagaimana ahli sihir mengungkapkan mantra-mantra mereka dan akhlak mereka. Kita tahu. Tapi Muhammad tidak ada sikap-sikap itu. Ya, apabila dia berbicara, kita tahu bahawa bicaranya benar. Ya, apabila dia dibagikan amanah, dia berpegang teguh dengan amanah yang diberikan kepada dia. Ini Muhammad, kita kenal dia. Tetapi untuk kita nak menandingi apa yang Muhammad bawa, yakni Al-Quran, Nadir bin Al-Haris, tuan-tuan, dia pergi ke satu tempat, ya, dia belajar satu ilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang cerita-cerita raja-raja Parsi. Ya, cerita-cerita Rustam dan Asfandiar. Maknanya cerita-cerita disebut sebagai apa dia, ya, cerita-cerita pemimpin besar dulu ni, pemimpin Rum, Parsi dan sebagainya. Dan cerita ni ialah sebenarnya mitos-mitos yang orang cerita untuk mengangkat pemimpin-pemimpin mereka. Ya, saya buat sedikit kajian, saya membuat sedikit bacaan lanjutan, iaitu di antara cerita yang Raja Rustam, iaitu dia pernah mempertahankan istananya daripada dia pernah bertempur dengan apa ni, Allahumma salli ala Muhammad, dengan naga. Cerita dah. Dia bukan cerita dulu. Kat Malaysia kita pun pernah cerita buat tasik Cini ke apa? Kan dari sini dia kata ada naga lah apa. Dulu masa kecil kita percaya. Bukan tu satu pisik sini. Kok belah Yan pun dulu dapat cerita. Pulau Telok dengan Pulau Bunting tu dulu macam mana dapat cerita. Dia kena sumpah jadi bunting. Tengok pun ada juga pun. Bentuk pulau tu pun macam bunting. Habis kurang macam tu kan. Kita pun percaya. Rupanya tak ada kaitan pun. Ni semua reka dan mitos oleh orang dulu. Mungkinlah dulu tak ada cerita kot Tom and Jerry ke apa, tak ada kan. Orang tua-tua kita, dia nak bagi hiburkan anak-anak dia, mungkin dia cerita lah macam tu. Tengok tu bukit tu sekian-sekian. Jadi orang dulu tuan-tuan sekalian, dia cerita. Ya, dia nak angkat dia punya pemimpin dia cerita, dia reka cerita-cerita yang fantasi, mitos. Ya, khayalan, khurafat. Sehingga kalau saya buat kajian, dia mengatakan bahawa Raja Rustam ini untuk mempertahankan istana tuan-tuan sekalian, sehingga dia membunuh satu ekor naga yang besar. Kita pelik naga. Dan banyak lagi cerita-cerita yang pelik. Sebab apa dia belajar cerita ni? Supaya untuk mendandingi, untuk nak tarik perhatian orang Mekah, supaya jangan dengar cerita yang ada dalam Quran. Cerita aku lagi power daripada cerita dia. Itu saja. Itu saja. Sebab tu kita ni tuan-tuan, orang Islam bukan tak boleh nak dengar cerita-cerita macam ni. Tapi Islam ni tuan-tuan, Islam ni, sebab tu agama Islam ni adalah agama ilmu. Dia bukan main cerita ikut suka, tak ada. Islam ni ada agama ilmu. Dia ada sumbernya. Dia ada rujukannya. Dia ada qawaidul ilm. Dia ada disiplin yang tak petik tepi jalan. Ini agama Islam. Ya, kalau tidak, dia akan berlaku cerita-cerita seumpama ini. Habis dia reka habis khayalan, khurafat, mitos. Supaya apa? Supaya nak tarik orang-orang yang awam, yang tak boleh nak fikir guna akal ni, terpengaruh dengan apa? An-Nadir bin Al-Haris. Itu ya. Baik. Nabi SAW duduk dalam satu majlis untuk menyampaikan peringatan Allah dan amaran tentang pembalasan. Tuan-tuan, satu ketika waktu di Mekah, Nabi bagi kuliah ilmu. Nabi bagi majlis ilmu, bagi kat para sahabat. Nabi cerita tentang Quran, cerita tentang peringatan daripada Allah, ya, amaran daripada Allah SWT tentang dosa dan neraka. Ini di antara konsep dakwah, basyiran wa nadhira. Bukan cerita benda seronok, cerita juga amaran. Basyiran wa nadhira. Cerita kalau buat baik, ini gambarannya. Kalau buat jahat, ini balasannya. Ini dakwah. Sebab tu konsep dakwah ni tuan sekalian, ada orang yang suka dan ramai juga yang tidak suka.
Betul tak tuan-tuan? Ramai juga yang tidak suka. Ya. Sebab di antara konsep dakwah juga ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, ajak orang baik mungkin orang suka. Tapi kalau mempertahankan kebenaran dan juga ya melarang kemudaratan dan sebagainya, ya, kemungkaran dan sebagainya, waktu tu bersiap sedialah untuk orang tak suka kat kita. Karena inilah konsep dakwah yang Nabi sudah bawa 1400 tahun dulu ni. Ya, nak bagi kita semua setuju kat kita, semua orang suka kat kita, bukan. Ya, konsep dakwah tu bukan begitu sifatnya. Ya, ramai orang mau kat kita dan ramai juga yang tak suka, itu biasa. Yang penting kita tahu bahawa ini benda yang kita bawa ini berada dalam kebenaran. Kita memberikan pencerahan kepada umat, ya, dengan kebenaran, dan terpulang kepada masyarakat untuk mempertimbangkannya. Itu sekalian. Baik, kemudian maka Nadir akan menyusul dan berkata, demi Allah, Muhammad tidak boleh menandingiku dalam bercerita. Bila Nabi sampai tazkirah, bagi tazkirah dekat para sahabat, tuan-tuan, tiba-tiba cuih nampak muka dia. Dia kata, Muhammad punya cerita tak boleh tandingi aku punya cerita. Dia dah belajar dah, dia dah mengaji, dia dah hafal dah cerita-cerita Raja Parsi, apa dah, cerita mitos khayalan Raja Esfandiar dan sebagainya. Dia sudah ada maklumat. Ya, kemudian ya, dan kemudian dia pun bercerita tentang mereka, tentang kisah-kisah Raja Parsi. Tentang Raja Parsi, memang kita tahu bahawa Jaziratul Arab berada di berada di sebelahan dengan dua tamadun besar, tamadun Parsi dan tamadun Rum. Ya, Jaziratul Arab diduduk di dua tamadun besar ni. Dan kita tahu bahawa dalam riwayat Al-Baihaqi, ketika Nabi lahir, tuan-tuan sekalian, runtuh istana Parsi. Betul tak tuan-tuan? Walaupun riwayat itu dipertikaikan dari sudut sanadnya, Al-Ghazali mempertikaikan dan mengkritik sanad tersebut, tapi Al-Baihaqi menukilkan cerita itu dalam kitabnya. Ya, ala kulli hal, kata Abu Hasan Ali An-Nadawi mengatakan bahawa kalau cerita itu tidak benar sekalipun, dia tidak menjatuhkan credibility dan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ala kulli hal, kita nak katakan bahawa Jaziratul Arab diduduk sebelah dengan kerajaan Parsi. Tamadun Parsi besar. Maka dia cerita benda-benda pemimpin raja-raja Parsi, Rustam dan Esfandiar. Kemudian dia berkata, dengan apakah Muhammad lebih baik ceritanya daripada aku? Kata, cerita aku lebih kemah daripada cerita Muhammad. Dalam riwayat Ibn Abbas menggambarkan bahawa An-Nadir telah memberikan beberapa orang penyanyi wanita. Pantang dia mendengar ada seorang lelaki yang cenderung kepada Nabi SAW, maka dihantarnya salah seorang penyanyi itu untuk menjamu makan minum lelaki tersebut, serta menendangkan lagu-lagu untuknya, agar hilanglah kecenderungannya kepada Islam. Ini panggil Arab Jahiliyah. Ya, Arab Jahiliyah yang tidak ditarbiah dengan tarbiah Islam, bila dia dengar ada orang terpengaruh dengan Islam, terpengaruh dengan Nabi SAW, dia bayang dekat seorang perempuan. Kata, ni, hang tolong pergi menyanyi kat dia, Ustaz. Hang tolong pergi suruh minum air kat dia, Ustaz. Hang tolong pergi suruh makan kat dia, Ustaz. Suap kat dia, supaya dapat menghalang orang ni daripada dipengaruhi oleh Nabi SAW. Dengan cara wanita. Allahu Akbar. Sebab tu kata ulama, tuan-tuan, laki ni dia rebah tiga benda ni. Hak ni, kalau kuat hak ni, kuatlah laki. Dia pertama, harta. Manusia ni dia selalu rebah hak ni lah, tuan-tuan. Dia selalu rebah hak ni. Main tentang harta ni, kelam mata ni, serban ni, rebah tu kan, main harta ni. Yang kedua, tuan-tuan, takhta. Kata ulama, takhta, jawatan. Harta mungkin tak dapat, lebat jawatan, nak disanjungi, namanya diabadikan di jalan, di sekolah dan sebagainya, sehingga sanggup dia menipu dan khianat. Yang ketiga adalah wanita. Ramai orang yang tersungkuk disebabkan wanita. Allahu Akbar. Ini fitnah. Walaupun kita tahu dalam satu hadis tentang fitnah wanita itu besar, tapi ingat bahawa kemuliaan wanita itu pun tinggi, kerana Khadijah binti Khuwailid dan Aisyah dan selainnya juga menjadi seorang mujahidah dan juga seorang wanita yang mulia yang membantu perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, kemudian kita tengok. Kemudian tuan-tuan sekalian, dihantar wanita untuk menggagalkan urusan dakwah Nabi,
terhadapnya Allah SWT berfirman. Masya Allah. Ni cerita An-Nadr bin Al-Harith, tuan-tuan sekalian. Allah turun satu ayat Al-Quran khas untuk dia. Ini asbab nuzul oleh Imam Suyuti rahmatullah alaih dalam kitab asbab nuzul, turun satu ayat Al-Quran surah Luqman ayat yang ke-6. Wa minan nasi man yashtari lawal hadith liyudilla an sabilillah. Tuan baca surah Luqman, tuan hayati cerita ni. Ingat cerita saya cerita malam ni. Dan ada di antara manusia orang yang memilih serta memelanjakan hartanya kepada cerita-cerita dan perkara hiburan yang melalaikan. Dia sanggup habis duit, dia sanggup habiskan masa dia. Untuk apa? Untuk belajar cerita-cerita hak mengarut. Benda-benda yang tahyul, mitos, khurafat dan sebagainya. Ya, dan juga perkara-perkara hiburan yang melalaikan dirinya sendiri. Dan yang berakibatnya menyesatkan dirinya dan orang ramai daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya tuan-tuan, ya, orang macam ni, ya, bila dia lalai dengan urusan akhirat, lalai dengan kebenaran, dia cari benda-benda hak merapu ni. Ya, orang Islam dididik dengan ilmu, orang Islam dididik dengan ubudiyah kepada Allah, orang Islam dididik dengan iman, dengan takwa. Ini orang mukmin. Ya, bukan dididik dengan cerita-cerita yang merapu yang tidak ada asasnya. Ini Nadr bin Al-Harith ini. Ya, sebab tu muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang macam ni tuan-tuan, akhirnya dia akan menyesal di hari akhirat esok. Ya, kerana hal ini pun disebut dalam satu ayat Al-Quran, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dalam surah Sajdah ayat yang ke-12 yang bermaksud, dan alangkah gerinya depa hak dulu dekat dunia ni duk lawan Nabi, tutup telinga, tak mau fikir, tak pilih benda yang betul dan sebagainya. Ya, di hari akhir esok, ya, apabila dia di hadapan Allah SWT, ya, nanakisu ru'usihim 'inda rabbihim, dia tunduk kepala dia, tunduk takut, tunduk geri, tunduk jadi malu dan sebagainya. Tunduk, dia tunduk. Ini surah Sajdah sebut begitu. Rabbana absarna wa sami'na, kemudian dia berkata, ya Allah, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar. Waktu tu baru dia sedap. Ya, waktu tu apabila neraka duduk depan dia, syurga sudah depan dia, orang yang kena azab neraka sudah duduk di depan dia. Waktu tu dia kata, Rabbana absarna wa sami'na, ya Allah, ya Tuhanku, pada hari ini kami telah melihat. Baru tengok. Kat dunia dulu dia lalai. Ya, dia tak ambil Islam sebagai cara hidupnya. Akhirat esok dia kata, baru aku percaya, ya Allah. Ya, dengan mata aku, dengan pendengaranku, maka kata dia, farji'na na'mal salihah. Tuan-tuan, ini Al-Quran. Allah cerita dialog yang Allah rakam, walaupun benda ni tak berlaku lagi. Benda ni tuan-tuan tak berlaku lagi. Cerita ni tuan-tuan berlaku ketika mana? Hari kiamat esok. Tapi Allah serakamkan dialog ini dalam Al-Quran supaya kita ambil pengajaran. Jangan ada orang yang menyesal seumpama ini. Na'mal salihah. Kita farji'na na'mal salihah. Ya Allah, ya Tuhanku, kembalikan kami kat dunia, nescaya kami akan melakukan amal salih. Baru nak buat amal salih. Ya, baru nak ikut Nabi. Ya, baru nak ikut apa yang Nabi bawa dan sebagainya. Dekat dunia dulu, hanglah orang yang menghalang perkembangan dakwah Islam dan juga apa yang Nabi bawa, hang tutup telinga dan sebagainya. Muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, inna muqinun, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Baru dia yakin. Kita tuan-tuan, sebab tu Islam itu ditarbiah, dididik dengan iman. Iman itu ialah keyakinan kita yang ada dalam jiwa dan juga perasaan kita. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, al-imanu tasdiqu bil jinan wal iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, ya, iman itu kita benarkan apa yang dah hati. Ya, benda yang kita tak nampak lagi, kita yakin sungguh sebab Allah habaq Al-Quran. Kita yakin sungguh apa yang tergandung dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab kita percaya apa yang Nabi cakap itu di bawah wahyu Allah SWT, di bawah pantauan Allah SWT. Kita kalau cakap ni banyak tak ada ilmu, merapu ya banyak. Tapi bila Nabi cakap, Nabi bertindak, Nabi buat, ucapan dan tindakan Nabi itu di bawah payungan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau kita membahaskan tentang Al-Quran, Al-Quran itu sifatnya mutawatir. Ya, mutawatir. Yang kita baca 30 juzuk Quran tu, setiap lafaz itu mutawatir.
Ya, wa inkaruhu kafir, kata ulama. Dan ingkar satu ayat Quran saja hukumnya kafir. Begitu juga hadis. Hadis ni ada dua, hadithun ahad wa hadithun mutawatir. Hadithun mutawatir, ya, iaitu hadis yang diungkapkan oleh Nabi SAW yang dihukumkan mutawatir. Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Nuzhatun Nazar fi Tawdih Nukhbatul Fikr yang ditahqiq oleh Syekh Nuruddin Na'tir rahimahullahu taala mengatakan bahawa mutawatir itu adalah setiap tabaqat, yakni tabaqat sahabah, tabaqat tabi'in, tabaqat atba'ut tabi'in itu diriwayatkan hampir 10 perawi dan lebih. 15 ke dan sebagainya terpulang. Kata Dr. Syarah Qudah dalam Minhajul Hadis ila Ulumil Hadis mengatakan bahawa walaupun dipertikaikan dari sudut bilangannya, ada yang kata 8 pun dah cukup bilangan mutawatir, ada yang kata 6 dan sebagainya, tetapi kebanyakan para ulama hadis mengatakan bahawa setiap tabaqat itu mestilah diriwayatkan hampir 10 perawi. Ya, maknanya satu hadis ada 10 orang perawi, ya, di kalangan para sahabat. Kemudian riwayat lagi pada tabaqat yang kedua, yang tabaqat tabi'in, riwayat lagi 10 ataupun 12 orang perawi, kemudianlah sekian-sekian sampailah kepada kita, kepada muhaddis yang terakhir. Maka itu disebut sebagai hadithun mutawatiran wa inkaruhu kafir. Contoh hadis mutawatir apa? Contohnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas, ya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang bercakap, ya, yang berbohong di atas nama aku, kata Nabi SAW, maka tempat yang paling elok dan terbaik untuk dia ialah neraka. Para ulama mengkaji bahawa hadis ni hampir 70 orang sahabat meriwayatkan hadis ni. Ya, dan hadis mutawatir itu bagi kepada dua, mutawatir lafzi dan mutawatir bil makna. Ya, walaupun para ulama mengatakan bahawa mutawatir lafzi itu sedikit bilangannya, ya, tetapi mutawatir bil makna itu banyak. Seumpama seperti, ya, apa yang terkandung tentang azab kubur, hadis tentang azab kubur, ya, walaupun para lafaz para sahabat dalam hadis itu walaupun tidak sama, tetapi kebanyakan para sahabat mengatakan bahawa, ya, hadis tentang azab kubur dan nikmat azab kubur hadis mutawatiran. Siapa yang ingkar azab kubur hukumnya kafir. Ini bukan saya kata, tuan boleh tengok dalam kebanyakan dalam kitab-kitab ulumul hadis dan sebagainya, ya, kerana banyak hadis yang apabila kita tidak memahaminya, kemungkinan dia akan membawa kepada kesan yang negatif kepada kita. Tuan-tuan sekalian, saya nak sebut bahawa kembali kepada perbahasan sirah kita ni, tuan-tuan sekalian, ya, dan ia terjadi kepada orang yang membawa cerita-cerita dongeng ini menyebabkan, ya, mereka dipengaruhi dengan maklumat yang tidak sahih. Ya, baik. Kemudian sedikit lagi, tuan-tuan, yang keempat iaitu tawar-menawar. Mereka cuba mempertemukan antara Islam dan jahiliah di jalan tengah, iaitu dengan cara orang musyrikin meninggalkan sebahagian agama mereka dan Nabi SAW pula meninggalkan sebahagian daripada agama mereka. Maknanya apa? Cara keempat ni, tuan-tuan, kita fikir, kalau kita keji dia pun Muhammad tetap terus kerja dakwah. Kita hina pun dia tak makan saman. No? Kita cerita dongeng Ispandiar, kita cerita tentang Raja Parsi pun tidak dapat menandingi apa yang terdapat dalam Quran. Lah ni kita pergi sembang dengan Muhammad. Kita buat mesyuarat, kita buat satu rundingan win-win situation, kata Stephen R. Covey. Kita buat menang-menang. Tahun ni kita sembah Tuhan Muhammad, tahun depan kita nak sahabat dan Muhammad sembah Tuhan kita pula. Oh, pandai. Ini cerdik. Cerdik tak boleh pakai. Cerdik tak boleh tumpang. Dan hal ini disebut dalam surah Al-Qalam ayat yang ke-9, waddu law tudhinu fayudhinun. Ya, yang bermaksud mereka suka kalaulah engkau bertolak ansur menurut kemahuan mereka, supaya mereka juga bertolak ansur berlemah lembut pada zahir terhadapmu. Mana tolak ansur? Sebab tu dalam bab akidah, tuan-tuan sekalian, ini prinsip, tak boleh nak tolak ansur, tak boleh. Ya, dalam bab akidah, dalam bab i'tiqad, tuan-tuan sekalian, dia tak boleh, tak apa, kita boleh ikut apa dia sembah ni kita tak boleh. Sebab tu baru ni ada timbul viral satu YouTube waktu perayaan Deepavali kalau salah saya, ya, ada seorang India agama Hindu perempuan, dia tegur orang Islam kita yang kata dia nak pakai pakaian nak sambut, kononnya nak meraihkan kepelbagaian kaum. Ya, betul, dia pakai pakaian tu mungkin itu ialah kebudayaan orang India, tapi kalau hampir bubuh titik kat tengah tu, itu Hindu.
Ya, bukannya budaya orang India, tapi itu adalah agama Hindu. Itu perbezaan. Dia tegur orang Islam, jangan ikut suka kata, tak apa kot, kita ni nak meraihkan kepelbagaian kaum. Betul. Tapi dalam bab prinsip, takut-takut kita terjerumus. Man tashabbaha qaumun, ya, jangan kita menyerupai ataupun kita ikut ataupun terpengaruh dengan akidah ataupun kepercayaan agama yang lain. Ya, kerana Islam itu tidak boleh bercampur dengan batil. Ya, muslimat yang dirahmati oleh Allah, di sana terdapat riwayat oleh Al-Jabir Ibn Jarir At-Tabari, ya, dan At-Tabarani yang menunjukkan bahawa orang-orang musyrikin menawarkan kepada Nabi supaya menyembah Tuhan-Tuhan mereka setahun, dan mereka akan menyembah Tuhan-Tuhan Muhammad selama 1 tahun. Sebenarnya saya sebut tadi ni, setahun, tahun ni kita sembah Tuhan Muhammad. Tak apa, kita semayang, tak apa, kita ikut cara semayang Muhammad, kita ikut cara ibadat Muhammad, tak apa. Mai tahun depan kita suruh mereka ikut kita pula. Maknanya di situ kefahaman mereka ialah Muhammad mengiktiraf Tuhan mereka. Ya, ini Islam tidak boleh bercampur di antara halal dan juga haram. Tak boleh. Ya, kerana dalam hadis riwayat Imam Muslim yang disuruh oleh Al-Imam Nawawi dalam Matan Arba'in, al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Haram itu terang yang nyata, halal itu terang yang nyata, jelas. Ya, dalam riwayat yang lain oleh Abdul bin Humaid, mereka mengatakan, kalau kamu sanggup menerima Tuhan-Tuhan kami, maka kami akan menyembah Tuhan kamu. Ini dia punya rundingan tawar-menawar kepada Nabi SAW. Tuan-tuan tengok apa yang berlaku, apa yang Nabi ucap, sehingga kan turunlah ayat Al-Quran dalam surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Turun ayat ni. Wahai Muhammad, hai orang-orang kafir, wahai Muhammad, habaq dekat mereka. Respon balik apa yang mereka tawar tu. Respon bagaimana? Muhammad habaq kat mereka, hai orang-orang kafir, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Habaq kat mereka, aku tak akan sembah apa yang apa sembah. Hampa tawar pilah macam mana pun, aku akan beriktikad dengan Tuhan yang Maha Esa. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat. Ibadat cara hang punya pasal. Ibadat cara Islam, ini cara dia. Tak boleh nak campur aduk. Tak apa, kita ambil agama Hindu sikit kot, cantik depa punya ni, cantik merak, nampak macam syok, kita masuk sikit kot cara agama Hindu. Tak boleh. Ya, kerana Islam ada prinsipnya. Islam itu, ya, di bawah landasan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Syariat yang jaga kita. Ya, tuan-tuan, dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat, dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat. Lakum dinukum waliyadin, dan bagi kamu agama kamu, dan bagi aku agamaku. Maksud di sini bahawa ini prinsip jati diri yang Nabi nak tunjuk kepada sahabat bahawa mereka cara mereka, kita cara kita. Dan ini bukan bermaksud bahawa Nabi mengiktirafkan agama mereka, bukan begitu. Tetapi mereka pertegas dengan pendiam mereka, tapi gerak kerja dakwah Islam itu digerakkan sehinggalah akhir hayat Nabi SAW. Ini membuktikan bahawa, ya, Nabi tidak mengiktiraf agama mereka. Ya, sebab hari ini ada ideologi yang menyimpang dengan ahli sunnah wal jamaah, iaitu dia menyamaratakan semua agama sama. Ya, tuan, muslimin muslimat yang dirahmati, bukan begitu. Walaupun kita mengiktiraf kewujudan mereka, bukan mengiktiraf kebenaran, mengiktiraf kewujudan agama mereka, tapi belum tentu kita, ya, kita membenarkan, maknanya kita membenarkan kepercayaan itu. Ini dua benda yang berbeza. Kita boleh ikuti perbincangan ini. Maknanya kita mengiktiraf kewujudan mereka. Dah mereka lahir-lahir agama Hindu, nampak macam mana? Kan? Tapi gerak kerja dakwah kita teruskan, kita sampaikan berita Islam. Dan kita tidak mengiktiraf agama mereka, tapi kita iktiraf kewujudan mereka. Dan hari ini kalau kita ada sikap begini, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, maka kita akan jadi orang Islam yang hormat. Ya, menjadi orang Islam yang hormat, menghormati dengan orang lain, walaupun ia berbeza agama dengan kita kena hormat dia. Hormat sebagai manusia. Tapi dalam masa yang sama, ya, teruskan gerak kerja untuk menyebarkan kebenaran dan dakwah Islam kepada masyarakat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, dekat itu dulu perkongsian sirah kita pada malam ini. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan sambung lagi, iaitu dalam bab cerita tentang bagaimana penindasan orang Arab Musyrik Makkah terhadap perjuangan Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hadapinya? Kita akan tengok pertemuan akan datang. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.